Rasulullah SAW untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah SAW bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i. Wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Wa sallallahu wa sallama 'ala al-qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan nikmat hidayat dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama untuk nak mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nak memahami sebuah buku hadis yang penting di dalam agama Islam, yang mana tidak ada orang yang tidak kenal kitab ini, iaitu kitab bagi Imam An-Nawawi, iaitu 40 hadis Imam Nawawi. Maka alhamdulillah kita pada hari ini bersama dengan hadis yang kelima dalam kitab ini, iaitu hadis yang kelima mengenai dengan hadis yang kita apabila kita baca dan juga memahaminya membawa kita ushan wa abalah mana kita tu secara sungguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga lari diri daripada perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat, dan juga daripada Rasulullah lari kepada kita. Maka hadis yang kelima pada hari ini iaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan baca hadis seperti biasa dan juga kita akan dengar makna-makna dia serta dengan syarah dia. Hadis yang kelima ini adalah salah satu hadis yang agak kata penting, yang mana saya telah royak pada halaqah yang kedua dulu dalam mensyarah hadis innamal a'malu binniyat, bahawasa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang mati pada tahun 241, dia kata usulul Islam ala thalathati ahadis, usul asal Islam ni bergantung dengan 3 hadis. Iaitu hadis yang pertama, Imam Ahmad kata hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar ibn Khattab. Yang mana hadis Umar itu nak ayat kepada kita bahawasa amalan kita mesti kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila amalan kita tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ikhlas adalah salah satu syarat yang mana Allah Ta'ala akan nak terima satu amalan hamba dia. Sama juga hadis yang kedua ini yang penting, yang mana Imam Ahmad kata hadis yang dua iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha mengenai dengan amalan yang mana apabila kita buat secara ikhlas kerana Allah dah tak cukup dengan ikhlas saja, tetapi kita mesti kena bermutaba'ah ataupun turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kerana dua-dua syarat ini adalah syarat yang Allah Ta'ala akan nak terima amalan hamba dia. Apabila lucut satu syarat, tak cukup satu syarat, mana-mana satu, nescaya amalan kita jadi amalan yang kosong, amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillahi min zalik. Maka hari ini kita mari nak dengar hadis ni. Tujuan untuk kita nak abalah mana wi amalan kita ni, sebetul dengan sunnah Rasulullah SAW banyak sekali. Kerana Nabi SAW kata, alaikum bisunnati. Wajib di atas kamu pegang dengan sunnah aku. Sunnah Nabi bukan hanya semaya. Sunnah Nabi bukan hanya semaya yang mana Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Dan juga puasa sahaja yang mesti kena suruh Nabi, ataupun buat haji, bayar zakat, khuzu anni manasikakum. Nabi suruh kita buat haji dan juga umrah, tu sunnah Nabi. Bukan hanya perkara ini sahaja yang kita wajib kena tu sunnah Nabi, tetapi semua dalam hidup kita, sama ada marayat kita, akhlak kita, sama ada hidup kita sehari semalam, cara cakap kita, kamput kita, senyum kita, ataupun segala perbuatan kita dalam hidup kita semua, kita kena turut sunnah Nabi SAW dalam maksud in alaikum bisunnati. Wajib di atas kamu pergi dengan sunnah aku, iaitu sunnah Rasulullah SAW. Dan juga kita tujuan yang kita nak dengar, nak belajar hadis ni pada hari ini ni, kita nak jauh daripada perkara yang Nabi tidak buat. Perkara yang Nabi tidak buat, yang mana dipanggil kata amalan-amalan bid'ah, amalan yang Nabi tidak buat, amalan yang sahabat Nabi tidak buat. Kita nak kenal apa dia bid'ah, untuk kita nak jauhi daripada perkara-perkara bid'ah itu. Kerana kita nak kecek mengenai dengan bid'ah, bukan kita nak kata ataupun nak hukum satu-satu orang, kata dia ni buat amalan bid'ah. Amalan bid'ah semua kena bid'ah. Bahawa bid'ah itu bukan amalan yang dibuat oleh Rasulullah dan juga sahabat dia. Kita nak kecek mengenai dengan bid'ah, bukan kita maksud nak hukum orang, kata bid'ah gitu gini, bukan. Tetapi kita ingatlah bahawa dengan ulama kecek semua mengenai dengan bid'ah. Bukan kita hari ni sahaja yang kecek bid'ah, tetapi ulama-ulama yang dulu, mereka pun kecek mengenai dengan bid'ah. Kerana apa? Kerana dengan sebab kita sebut bid'ah ini ataupun jaga. Belah mana nak jaga bid'ah, tak seri masuk dalam amalan-amalan ataupun masuk dalam pagar Islam. Dengan sebab ulama dulu kecek dengan bid'ah ini, membuatkan amalan-amalan yang suci, amalan-amalan yang cuci, yang berisut, yang mana datang daripada semasa Nabi sampai kepada masa sekarang ni, dengan sebab ulama kecek dengan bid'ah. Jikalau tidak, ulama tidak kecek mengenai dengan bid'ah, nescaya amalan yang kita dah buat sekarang, amalan yang sapa kepada kita sekarang, boleh jadi amalan yang tidak berisut, yang tidak bersih, yang tidak betul dengan sunnah Nabi SAW. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kelima, iaitu hadis kita akan dengar sama, an ummil mu'minin ummi Abdillah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang kelima ini hadis yang diriwayat oleh seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, kalau kita fati dalam hadis ini, an ummil mu'minin, ibu kepada sekalian orang yang beriman. Ibu kepada sekalian orang yang beriman, wa azwajuhu ummahatuhum, seperti mana Allah Taala firman dalam Al-Quran suratul Ahzab, bahawa setiap orang isteri Nabi, setiap orang isteri Nabi digelar panggil ummul mu'minin. Ummul mu'minin iaitu ibu kepada sekalian
orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu gelaran Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana bukan hanya Aisyah saja, yang mana orang panggil Ummul Mukminin, tetapi isteri Nabi yang lain, Hafsah, Saudah ataupun orang-orang lain, pun panggil juga Ummul Mukminin. Gelaran mereka pun Ummul Mukminin juga. Dan juga gelaran yang dua bagi Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Ummu Abdillah. Ibu kepada Abdullah. Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah binti As-Siddiq, anak tina kepada Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah dia berkahwin dengan Nabi SAW semasa dia umur 9 tahun. Semasa dia umur 9 tahun. Dan juga mari duduk sama dengan Nabi pada masa dia ni umur 9 tahun. 9 tahun dia kahwin dengan Nabi, umur 9 tahun baru mari duduk sama dengan Rasulullah SAW. Dia lahir sebelum hijrah Nabi 10 tahun lebih kurang ataupun 9 tahun. Dia duduk bawah pelihara Ummah Abu Bakar banyak semasa 9 tahun. 9 tahun dia duduk dengan kandungan ataupun tarbiyah ibu dia Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, nama yang sebenar bagi Abu Bakar. Dan juga selepas itu 9 tahun dia kahwin dengan Nabi dan juga dia duduk dengan Nabi 9 tahun juga. Selepas itu Nabi wafat, Nabi mati. 9 tahun duduk dengan bawah tarbiyah bapa dia Abu Bakar. Selepas itu 9 tahun juga duduk bawah tarbiyah Nabi SAW. Aisyah, dia tidak ada anak dengan Nabi. Tetapi dengan sebab gapo dalam hadis ni, gelaran dia Ummu Abdillah, ibu kepada Abdullah. Adakah dia ada anak yang nama Abdullah? Ulama khilaf. Dan dua pendapat. Pendapat pertama, Nabi SAW sendiri yang letak gelaran ini kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan sebab sahabiyah yang lain yang mana kita telah kecek dulu bahawa kunyah ataupun gelaran yang kita panggil abu ataupun ummu adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Maka sahabiyah yang lain, sahabat yang lain, mereka ada gelaran abu di depan ataupun ummu di depan, tetapi Aisyah tidak ada. Lalu Nabi tengok bahawa Aisyah radhiyallahu anha, dia ada anak saudara dia. Anak saudara dia nama Abdullah bin Zubair. Yang mana Abdullah bin Zubair ini anak kepada Az-Zubair bin Awam, yang mana isteri Az-Zubair bin Awam iaitu kakak tina bagi Aisyah, iaitu Asma binti Abi Bakar. Lalu Nabi tak gelaran ini kepada Aisyah bahawa Ummu Abdillah dengan sebab dia ada anak saudara dia iaitu Abdullah bin Zubair, anak kepada Asma binti Abi Bakar, kakak tina dia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada salah satu riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi kata bahawa Aisyah dia kata dia telah lekat anak sama dengan Nabi SAW, maka dia terjatuh anak dia, kau dia khabar kata dia dapat anak, dia telah letak nama anak dia itu dengan Abdullah, dengan sebab nama yang baik ataupun yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Abdullah dan juga Abdurrahman. Dua-dua nama ini Allah sangat kasih, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dalam Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim. Tetapi ulama kata riwayat hadis ini yang dicerita oleh Aisyah radhiyallahu anha sendiri dalam Sunan Al-Baihaqi adalah hadis yang dhaif. Maka pendapat yang pertama lah yang kuat. Yang mana ulama kata dengan sebab panggil Ummu Abdillah, dengan sebab dia ada anak saudara dia yang nama Abdullah bin Zubair, anak kepada kakak tina dia Asma binti Abi Bakar. Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Satu gelaran juga orang panggil kepada dia iaitu As-Siddiqah, orang yang paling benar, orang perempuan yang paling benar. Aisyah radhiyallahu anha duduk dengan Nabi
duduk dengan tarbiyah Nabi SAW sebanyak 9 tahun. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang riwayat, yang hafal hadis dan riwayat hadis banyak sekali. Di antara orang yang riwayat hadis banyak sekali, salah satu daripada orang itu satu orang perempuan saja, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sebab dia duduk dengan Nabi SAW kerana wahyu tidak turun kepada Nabi melainkan dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha dengan sebab kebijaksanaan dia,ความเฉลียวฉลาด, Nabi tengok kepada bijak dia, cidik dia, Nabi hajar segala ataupun semua perkara yang sakut dengan perkara-perkara mengenai dengan agama-agama. Lakan Islam semua Nabi hajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Nabi tengok bahawa isteri dia seorang ini bukan orang tina yang biasa, tetapi adalah orang tina yang cidik, yang ada az-zakat, yang cidik. Dan juga dia adalah orang tina yang apabila dengar hadis daripada Rasulullah SAW, dia cepat hafal, cepat ingat. Dan juga dia adalah afqahun nisa. Dia adalah orang tina yang paling faqih, paling alim dari segi hukum hakam dalam agama Islam sekali. Seperti mana satu kali Atha bin Abi Rubah kata, Kanat Aisyah afqahun nas wa a'lamun nas wa ahsanun nas ra'yan. Adalah Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah seorang yang paling faqih, paling ada ilmu yang banyak. Dan juga a'lamun nas, orang yang alim, dan juga orang yang ada pendapat dia agak kata pendapat yang ahsan, yang baik. Pendapat yang baik. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi SAW, dengan tak pelik lah, kerana gapo dia hafal hadis Nabi dan juga riwayat hadis Nabi yang banyak. Serta sahabat yang lain pun apabila Nabi mati, apabila nak rajak satu masalah, satu hadis Nabi, mereka akan mari untuk nak jumpa dengan isteri Nabi, salah satu iaitu Aisyah radhiyallahu anha, untuk nak tanya masalah-masalah yang sakut dengan agama. Yang mana hadis-hadis kadang-kadang seperti hadis ataupun hukum yang mengenai dengan orang perempuan, marihir, darah nifas, ataupun ikut perkara yang sakut dengan orang tina, sahabat sendiri ataupun sahabiah sendiri akan mari untuk nak jumpa atau tanya Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Seperti mana Abu Musa al-Ash'ari, dia kata, Ma ashkala alaina hadithun qat fasa'alna Aisyah illa wajadna indana minhu ilma. Abu Musa al-Ash'ari kata, apabila berlaku masalah ataupun tak faham satu hadis di kalangan kami, kami ni tak faham hadis ni. Balah mana hadis ni nak faham? Gapo Nabi nak ayat? Lalu mereka pergi tanya Aisyah radhiyallahu anha. Mereka kata, apabila kami pergi cari Aisyah, kami akan jumpa jawapan yang kami tak faham, yang kami syok dalam satu-satu hadis, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW yang riwayat hadis ini. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Aisyah kata, Rasulullah SAW sabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Nabi kata, siapa yang reka dalam kerja kami, dalam agama kami, yang mana benar reka itu tidak ada berasal daripada agama kami, yang kami ini tidak biasa buat, sama ada Nabi dan juga sahabat dia, maka amalan yang direka itu akan ditolak oleh Allah SWT. Amalan yang reka, amalan yang utrik, kenma, cipta, amalan itu tidak ada asal daripada agama, tidak ada dalam Quran, tidak ada daripada hadis Nabi, tidak ada daripada sahabat Nabi. Tetapi amalan itu direka oleh satu-satu orang dan juga menyalahi kitabullah, kitab Allah dan juga sunnah Nabi, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz ini riwayat Imam Bukhari sama dengan Imam Muslim.
Tetapi satu lafaz lagi yang Imam Muslim riwayat sore dia kata man amila amalan, sesiapa yang buat, yang beramal satu amalan, yang mana amalan itu bukan daripada amalan kami, bukan daripada perintah kami, bukan daripada pihak kami, maka amalan itu akan ditolak juga. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni mudah-mudah kalau kita nak kecek, Nabi nak ayat kepada kita, kita mesti kena turut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kita kena menjauhi daripada segala perkara yang dinamakan bid'ah, amalan bid'ah. Kita akan nak mari dengar sama gapo dia bid'ah. Tetapi kita ingatlah bahawa Nabi SAW dia adalah contoh kepada kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala utus ataupun bakit Nabi SAW kepada umat yang akhir ini untuk nak hajar kita, untuk nak jadi baik kepada kita. Yang mana tak cukup apabila kita nak pegang dan juga beramal dengan Al-Quran sahaja, kerana Nabi SAW adalah seorang hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala utuskan kepada kita, yang mana Nabi ni sangat alim, sangat mengetahui apa yang Allah Ta'ala nak royak kepada kita dalam Al-Quran. Nabi mari nak ajar kita, mari nak tafsir kepada kita. Maka dalam Al-Quran dan juga dalam hadis banyak ayat-ayat dan juga hadis yang Nabi royak kepada kita, wajib kita kena turut sunnah Nabi SAW. Wajib. Wajib. Kerana apabila kita tinggal sunnah Nabi, maka kita akan jumpa dengan binasa dan juga celaka dalam hidup kita di dunia ini. Dan juga apabila kita pergi kepada akhirat nanti, maka kita akan jadi orang yang rugi. Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu nikmat kepada kita selepas daripada kita dapat satu nikmat. Kita dapat satu nikmat yang hebat, yang besar, iaitu nikmatul Islam. Nikmat yang buat kita jadi orang Islam, ini adalah satu nikmat. Selepas itu Allah Ta'ala beri satu nikmat pula, iaitu nikmat menyempurnakan Islam dengan datangkan Nabi, dan juga Nabi royak semua perkara yang mengenai dengan Islam, dan juga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat itu dengan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tuhan kata, hari ini aku telah menyempurnakan al-yawma akmaltu lakum, bagi kamu dinakum, agama kamu. Sebelum Nabi nak wafat, Allah Ta'ala turun ayat ini. Ayat kata benar yang Nabi mari dan menyampaikan mengenai dengan ajaran-ajaran Islam kepada umat dia ni. Hari ini Allah Ta'ala telah confirm, telah royak kata adalah agama yang sempurna, yang tidak ada kurang. Nabi telah sebar semua yang Allah Ta'ala suruh sebar. Tidak ada kurang yang mana-mana. Maka kita tak boleh nak dakwa bahawa Nabi ni kurang, tidak menyampai agama Islam secara cukup ataupun secara sempurna. Maka salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang yang Aisyah kata, man za'ama anna Muhammadan katama syai'an mimma anzalallahu alaihi faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Aisyah kata, sesiapa yang dia kata, yang dia dakwa bahawa Muhammad tidak menyampaikan ataupun dia tutup, katuk satu perkara yang mana Allah Ta'ala suruh sebar, tetapi Nabi tidak sebar, Nabi katuk, tak royak kepada orang lain tahu, maka sesungguhnya dia telah mendustai di atas Allah dengan dustaan yang sangat besar. Dia kohok saya Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala royak, ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilaika min rabbik. Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh Nabi menyampaikan semua perkara yang Allah Ta'ala suruh sampai kepada orang lain.
Dan juga di antara ayat yang Allah Ta'ala suruh kita turut Nabi SAW, iaitu Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuhan katakanlah wahai Muhammad kepada sahabat kamu dan juga umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka turutlah aku, turutlah Nabi SAW. Ayat ini kalau kita baca baik-baik, satu golongan yang sesat, iaitu golongan Al-Quraniyun. Orang yang dakwa kata kita mesti kena turut Quran saja. Apa yang Allah ayat Al-Quran, kita dengar, kita amal. Tetapi apabila satu perkataan yang datang selain daripada Quran, kita tinggal, kita tidak beramal. Sama ada daripada hadis Nabi, kita tinggal. Golongan Al-Quraniyun, mereka sesat, menunjuk bahawa mereka tak faham ayat ni. Ayat yang Allah Ta'ala kata, jikalau kamu cinta kepada Allah, maka turut Nabi SAW. Bagaimana kita nak turut Nabi? Dengan kita mempelajari hadis Nabi, mempelajari sunnah Nabi, dan juga kita ikut Nabi SAW. Dan juga Allah Ta'ala royak pula ayat seterusnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala firman dalam ayat ini bahawa apa perkara mana yang Rasul bawa mari, iaitu Nabi Muhammad SAW, fakhudhu, ambillah benda itu dan juga beramal dengan dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, maka kita jauhilah daripada perkara-perkara yang Nabi larang. Itu nak kata hayat ni Nabi Allah Ta'ala suruh kita turut Nabi SAW. Dan juga kita ingatlah bahawa seorang yang hidup dia tidak turut sunnah Nabi SAW, kita tak nak kecek di akhirat nanti, yang mana dia akan jumpa dengan fashal, ความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว binasa yang dia akan dapat pada akhirat nanti. Tetapi kita ingatlah bahawa sehingga dalam dunia ini pun, apabila dia tinggal sunnah Nabi, tidak turut perintah Nabi SAW pun, dia akan jumpa dengan kekalahan dan juga kebinasaan dalam hidup mereka. Yang mana salah satu contoh toyang kepada kita, yang kita dapat pelajaran yang sangat besar kepada kita, iaitu peristiwa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah Ta'ala ayat kata falyahdharil ladzina yukhalifu, maka berilah peringatan kepada orang yang menyalahi perintah Nabi SAW, an tusibahum fitnah, yang mana mereka akan jumpa dengan fitnah, dan juga mereka akan dapat pada akhirat nanti dengan azabun alim, azab yang sangat pedih. Ayat ini mengenai dengan peperangan Uhud, yang mana dalam peperangan Uhud berlaku pada tahun yang ketiga, Nabi SAW perintah 50 orang daripada tentera-tentera Islam untuk berada di salah satu bukit yang kecil, yang mana bukit itu sekarang kita panggil atau Jabalur Rumah, bukit orang ataupun bukit para pemanah Islam. Nabi SAW suruh Abdullah bin Jubair sebagai ketua pemanah pada peperangan ini, suruh duduk di atas bukit ini untuk jaga. Nabi pesan sebelum berlaku peperangan ini, Nabi kata, ihmu zuhurana, kamu hei pemanah, jagalah belakang kami. Nabi duduk bawah, tetapi pemanah ni 50 orang duduk di atas bukit yang dinamakan bukit Jabalur Rumah. Nabi kata, ihmu zuhurana fa in ra'aytumuna nuqtal fala tansuruna wa in ra'aytumuna naghnam fala tashrakuna. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW suruh pemanah Naktanu yang berada di atas bukit tadi, suruh jaga baik-baik. Yang ini satru Islam ni mari sebelah belakang untuk nak bunuh Nabi dan juga tentera-tentera Islam yang bersama dengan Nabi. Nabi suruh jaga, dan juga Nabi pesan kata,
jikalau kamu lihat bahawa kami yang duduk di bawah ini kena bunuh, maka jangan turun. Mari tolong kami. Dan juga apabila kamu ni lihat bahawa kami duk kutip harta orang-orang musyrikin yang tahu di kawasan Namrud, medan peperangan, kamu jangan turun daripada bukit ini untuk nak ambil harta sama dengan kami yang berada di bawah. Jangan. Nabi pesan cerak sebelum berlaku peperangan. Tetapi apabila orang Islam benar pada cuang yang pertama, perangkat yang pertama, tentera Islam benar, orang kafir lari diri, maka pemanah yang berada di atas bukit ini tak dengar perintah Abdullah bin Jubair, tak dengar perintah Nabi yang pesan belum berlaku peperangan, mereka turun untuk nak ambil harta-harta orang kafir yang tinggal di bawah. Maka orang kafir mari untuk nak bunuh Khalid bin Walid. Lihat bahawa pemanah Islam yang berada di atas bukit turun ambil harta benar, mereka pulang kembali mari untuk nak bunuh tentera-tentera Islam sehingga nak bunuh Nabi sendiri. Maka membuatkan peperangan Uhud ini Islam dapat kekalahan. Islam daerah pampai-pai dengan sebab tinggal perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Tidak sebab lain mereka kita nak kepada dunia. Apabila kita nak kepada dunia, tinggal perintah Nabi, tidak dengar perintah Nabi, maka kita akan dapat fashiltum. Kita akan jumpa dengan kebinasaan dan juga kekalahan dalam hidup kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala firman lagi dalam Quran, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan jadi orang yang pecah belah. Jangan jadi orang yang tak pecah. Bersatulah. Selepas daripada wahyu ataupun bayyinat, perintah-perintah Allah Taala, wahyu-wahyu Allah Taala, ajaran-ajaran Allah Taala turun kepada kita cerak dah. Tetapi kita nak pecah lagi, tak dengar, tak taat kepada Allah dan juga tidak taat kepada Rasulullah. Wa ulaika lahum azabun azim. Mereka akan jumpa dengan binasa atau azab yang sangat besar. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kita ingatlah bahawa hari kiamat ada dua golongan. Satu golongan muka mereka ada warna yang putih, satu golongan muka mereka warna hitam. Mereka warna hitam. Ingatlah bahawa Ibn Kathir tafsirkan ayat ini dalam Quran. Dalam tafsir dia kata bagi orang yang muka mereka putih pada hari kiamat, iaitu mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah wa ulul ilm. Orang yang duduk dengan sunnah Nabi SAW, dan juga orang yang ada ilmu, orang yang mempelajari, orang yang cari ilmu, orang yang ada ilmu. Dan juga orang yang muka mereka akan hitam pada hari kiamat, iaitu hum ahlul bid'ah wa dhalalah. Mereka adalah orang yang tinggal sunnah Nabi dan juga berpegang dan juga beramal dengan amalan-amalan bid'ah, dan juga orang-orang golongan yang sesat. Mereka ini pada hari kiamat nanti muka mereka akan hitam. Muka mereka akan hitam seperti mana Ibn Kathir ayat dalam tafsir dia mengenai dengan ayat ini. Itu daripada Al-Quran. Daripada hadis Nabi SAW, hadis yang kita baca sendiri, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan juga satu hadis lagi yang mana Nabi SAW kata, ayyuhan nas innallaha kataba alaikumul hajja fahujjuh. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Nabi duduk di kalangan sahabat dia, sahabat dia kumpul di depan dia. Nabi kata, innallaha kataba alaikum, sesungguhnya hari ini Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu akan ibadat haji. Tuhan fardu ibadat haji kepada kamu, fahujjuh, maka kamu pergilah buat haji. Maka bangun satu orang lelaki tanya, kullu amin ya Rasulullah, adakah amal haji ini yang Allah Ta'ala fardukan ke atas kami ini mesti kami kena buat setiap tahun? Nabi SAW kata, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku kata na'am, ya, cai, la wajabat, nescaya
akan diwajib atas kamu nak buat setiap tahun wala mastata'tum, dan juga kamu tidak ada kuasa nak buat setiap tahun. Kamu tak akan ada kuasa nak buat tiap tahun. Ini nak tunjuk kata bahawa Nabi SAW perkataan dia yang dia royak kepada sahabat ni bukan daripada hawa nafsu dia, tetapi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kecek gapo? Itu adalah syariat yang Allah Taala syarakkan kepada kita. Kalau Nabi royak atau na'am, nescaya Allah Taala akan wajib haji ini kepada kita yang kita kena buat setiap tahun. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tak kecek daripada hawa nafsu, tetapi Nabi kecek, benda yang dia kecek itu wahyu yuha, adalah wahyu yang mana diwahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Itu nak kata sunnah, wajib kita kena buat sunnah. Perkataan setelah salafus salih daripada sahabat diri ataupun tabi'in, di antara mereka yang mereka sangat cinta kepada Rasulullah SAW, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq satu kali dia kata, "Innama ana muttabi' wa lastu bimubtadi'." Sesungguhnya aku adalah orang yang suka nak turut sunnah Nabi SAW, bukan orang yang suka nak merekai amalan-amalan yang tidak betul ataupun tidak ada asal daripada sunnah Nabi SAW. Innama ana muttabi'. Abu Bakar di sahabat yang paling baik selepas daripada Nabi wafat, yang jadi khalifah, sahabat yang paling baik sekali. Nah, dia kata, "Innama ana muttabi'." Aku ni orang yang suka nak turut sunnah Nabi saja, bukan orang yang suka nak reka-reka amalan dalam agama Islam. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq, dia kata pada mana? Satu kali dia pergi kepada Baitul Haram, dia buat haji. Wa huwa yuqabbilu hajar al-aswad. Maka pada satu masa yang dia buat haji, duduk keliling, duduk tawaf di keliling Kaabah, dia dapat nak kucuk batu hitam di Kaabah. Selepas dia kucuk di batu hitam di Kaabah, dia kata pada mana? Wallahi innaka wallahi la a'lam annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Umar kata kepada batu hitam yang duduk di Kaabah itu, sesungguhnya aku tahu, aku sumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku tahu bahawa semung ni batu yang biasa saja, batu yang la tadur, tidak wi mudarat kepada aku, dan juga tidak wi faedah kepada aku. Walakinni walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalau aku tidak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kucuk kamu, kucuk mung ni batu hitam, nescaya aku pun tidak kucuk mung juga. Nah, ayat di sini bahawa Umar kucuk batu hitam ni bukan dengan sebab batu hitam ada hampir set mana-mana pun, tetapi dengan sebab nak turut sunnah Nabi SAW yang Nabi kucuk, aku pun suka nak kucuk juga batu hitam. Itu Umar ibn Khattab. Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat selepas daripada Uthman ibn Affan, dia kata balah mana, "Lau kana ad-din bir-ra'i." Kalau agama kita ini agama Islam, duk dengan fikiran, duk dengan pendapat yang kita dapat nak fikir dengan otak kita, lakana asfala, dia kata mana, lakana mashu ala asfalil khuffi aula minal mashi ala a'lahu. Ali bin Abi Talib dia katakan, kalau agama ini duk dengan otak, nescaya kita apabila kita nak sapuh tuking ataupun khuf kita, khuf kita yang kita pakai itu, sunnah Nabi, kita sapu di atas. Ali kata bala mana, kalau agama duduk dengan otak ni, nescaya khuf yang kita pakai itu, kita mesti ataupun masuk ni maksum, tidak catang cet dan lang makwa dan bun. Aku nampak kata kita kena sapu lek bawah, bukan sapu lek atas, tetapi dengan syarak, dengan sunnah yang Nabi buat contoh kepada kita, maka kita turut Nabi SAW dengan kita sapu khuf
yang kita pakai itu di atas, bukan di bawah. Itu sunnah Nabi SAW. Contoh para sahabat yang mereka cinta kepada Nabi SAW, dengan sebab mereka cinta, mereka tak ambil benda lain, tak ambil otak mereka mencampur dengan agama-agama yang dicontohi, yang dibuat oleh Nabi SAW. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak kepada Umar ibn Khattab, seorang sahabat Nabi yang riwayat hadis Nabi banyak juga, yang mana dia berhidup di semasa Nabi hidup tu, sebelum Nabi wafat ni, dia adalah seorang sahabat Nabi yang kecil, yang muda saja, bin Yawacun, jadi orang muda. Dia adalah sahabat Nabi wairun yang bersemangat untuk nak suruh sunnah Nabi SAW sekali. Dia kata bala mana? Abdullah bin Umar kata, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Setiap benda setiap benda bid'ah adalah sesat, walaupun manusia tengok benda itu adalah benda yang baik. Setiap perkara yang Nabi tidak buat, tapi amalan itu orang pergi buat, pergi reka, adalah benda yang sesat. Walaupun manusia tengok kata benda tu adalah benda yang molek, benda yang baik dalam agama Islam, tetapi Abdullah bin Umar kata adalah amalan yang sesat. Kita mari tengok ciwit Abdullah bin Umar semasa dia hidup, bala mana dia jumpa. Satu kali dia ambil kuda dia, keluar daripada rumah dia, tawaf di keliling Madinah Rasulullah SAW ataupun Al-Madinah Al-Munawwarah. Tawaf rab-rab Madinah. Lalu orang tengok kepada Abdullah bin Umar bagaimana. Jadi dia ambil kuda mari ni, naik kuda keliling di kawasan Madinah. Maka orang tanya, sebab apa hai Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kata, la'alla khuffan yaqau ala khuffin. Aku harap bahawa kuda aku yang aku keluar pada hari ini, kaki kuda aku akan terletak di atas bekas yang mana kuda Nabi biasa jalan. Kerana waktu itu Abdullah bin Umar ingat Nabi SAW selepas Nabi wafat. Ingat kepada Nabi, lalu dia ambil kuda dia mari keliling, mari tawaf di keliling kawasan Madinah. Satu kali juga Abdullah ibn Umar, dia duduk, dia dengar satu orang lelaki kata, dia dengar satu orang lelaki wasing atas. Sami'a Abdullah bin Umar rajulan atas. Orang wasing, satu orang wasing. Maka orang yang wasing itu dia kata, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah kata. Lalu Abdullah bin Umar dengar jawab orang wasing itu, lalu dia paling kepada orang wasing itu. Dia kata, orang itu kata bala mana? Ma hakaza 'allamana Rasulullah. Bukan bab ni, macam bab ni. Bukan bahasa ni yang Nabi hajar kami. Hajar kita apabila kita wasing, kita kata alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah, bukan. Tetapi Nabi SAW hajar kepada kita dalam hadis sahih Bukhari, apabila idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Cukup sahaja alhamdulillah. Kalau kita tanya wassalatu wassalam, kita tambah salawat, adakah benda ini adalah benda yang baik? Betul, benda ini yang benda baik, tetapi adakah dia adalah sunnah daripada Nabi? Tidak. Nabi hajar kita cerak dalam hadis sahih Bukhari, apabila kita wasing, orang yang wasing itu kata alhamdulillah, dan juga orang tepi yang dengar, dia kena kata yarhamukallah. Maka orang wasing tadi yang kata alhamdulillah, dia kena jawab sekali lagi, kata yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dalam hadis ini Abdullah bin Umar kata, Nabi tak ajar kita. Nabi ajar kita kata alhamdulillah saja, jangan tambah selawat Nabi. Walaupun benda itu adalah benda yang baik, tetapi kalau Nabi tak ajar, kita jangan buat. Kerana dia masuk dalam amalan yang apabila yang kita rekai masuk. Nabi tak ajar kita, maka kita jangan buat, kita jangan reka. Ini cutjun sahabat Nabi Abdullah bin Umar.
Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi juga, dia kata bagaimana kullu ibadatin la yata'abbadu biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadat yang mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadat, tidak buat. Setiap ibadat yang kita dakwa kata dia adalah ibadat tetapi sahabat Nabi tidak buat, fala tata'abbadu biha, kamu jangan buat dia. Jangan ambil perkara itu jadi ibadat. Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqala. Kerana orang yang pertama iaitu sahabat dulu tidak tinggal satu perkara kepada orang belakang ni melainkan dia telah buat. Tidak tinggal. Sahabat tak ada tinggal amalan-amalan mana kepada orang belakang. Untuk orang belakang ni ambil buat dia sebagai orang pertama yang buat, bukan. Semua segala amalan, semua ibadat yang Nabi hajar, Allah Ta'ala raya, sahabat buat belakang dah. Tidak tinggal walaupun sejenis ibadat yang mereka tidak biasa buat, untuk orang belakang buat. Itu Hudzaifah ibn Yaman. Nah, Hudzaifah ibn Yaman. Kita ingatlah bahawa ibadat dalam agama Islam ni, satu kaedah fiqh yang ulama kata al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Ibn Hajar kata dalam Fathul Bari, Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, dia kata al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Usul asal dalam bab ataupun dalam perkara yang sakut dengan ibadat ni, kita kena wuti tawaqquf. Kita kena wuti tengok kepada Al-Quran, adakah Tuhan raya, dalam hadis adakah Nabi suruh, maka kita kena buat. Maka amalan mana, ibadat mana yang kita kata itu adalah ibadat, kalau tidak ada usul asal daripada sunnah Nabi, tidak ada usul asal daripada kitabullah, maka kita kena wuti, kita kena tinggal, tidak boleh buat. Itu adalah ibadat. Ini adalah kaedah yang ulama kata. Sufyan al-Thawri, seorang satu tabi'in, mati pada tahun 161. Dia kata al-bid'atu ahabba ila syaitan min al-ma'siyah. Fa li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'at la yutabu minha. Sesungguhnya syaitan sangat suka kepada orang yang buat bid'ah. Syaitan sangat suka kepada bid'ah lebih daripada maksiat lagi. Kerana orang yang buat maksiat ni, dia khabar kata dia buat salah. Dia khabar kata benda yang dia buat itu adalah benda yang tidak baik, dan dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang buat bid'ah, dia tak khabar, dia tak akan nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tengok kepada amalan yang dia buat itu adalah amalan yang baik. Amalan yang baik. Dia tengok atas amalan yang dia buat sekolah tak adil lah. Wasan sudah kata alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, ada kebenaran ni benda yang baik. Orang kata perkataan ini, dia akan suka kata perkataan ini adalah perkataan yang baik. Supaya juga amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang Nabi tidak suruh, kita pergi buat. Orang yang buat dia suka kata amalan ini adalah amalan yang baik, lalu membuatkan dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, tidak taubat. Dia akan tak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyazubillah min dzalik. Imam Malik rahimahullah ta'ala mati pada tahun 179. Dia kata bagaimana man ibtada'a fil Islam bid'atan ra'aha hasanah, siapa yang reka satu bid'ah dalam agama Islam yang mana dia tengok benar reka dia itu adalah benar yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah, sesungguhnya dia telah dakwa, dia telah kata bahawa Nabi ni telah kena risalah. Kena risalah yang Allah Ta'ala royak kepada Nabi untuk sebar kepada umat dia. Nabi mai royak setara ni dah. Tapi orang belakang mai royak tahu benar ni, walaupun Nabi tak biasa buat pada zaman Nabi pun, kita mari buat pun, dia adalah benar yang baik juga. Seolah-olah kata dia ni, kata Nabi kena, tidak royak benda yang dia buat ini, Nabi tidak royak ataupun tidak buat jadi contoh. Waliyazubillahi min dzalik. Maka jauhilah. Satu kali seorang lelaki mari buat umrah.
mari jumpa dengan Imam Malik dalam masjid Nabi SAW. Imam Malik ni dia duk mengajar dalam masjid Nabi. Ya Imam, dia panggil kepada Imam Malik, ya Imam, hey Imam, min aina uhrimu lil hajj? Dia mari nak haji. Dia tanya kepada Imam Malik, hey Imam Malik, di mana kita nak ihram, niat ihram untuk nak buat haji? Maka Imam Malik kata, min Dhul Hulaifah, haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kena pergi niat ihram, niat ihram untuk nak buat haji di kampung yang panggil kata Dhul Hulaifah, yang mana sekarang orang panggil Abyar Ali. Jauh daripada Masjid Nabi lebih kurang 15 kilo. Seperti mana Nabi besok niat ihram di situ. Lelaki itu kata bala mana, walakinni uridu an uhrima minal masjidin nabawi min indil qabr syarif. Kalau aku nak niat ihram, hey Imam, kalau aku nak niat ihram di Masjid Nabi, di tepi kubur Nabi ni, boleh ke tak? Imam Malik kata balah mana? La taf'al, jangan buat macam itu. Fa inni akhsha 'alaikum fitnah. Aku takut kamu nak timpa ataupun nak jumpa satu fitnah. Jangan buat macam itu. Nabi buat baik, dia buat baik tu. Wa ayyu fitnatin ya Imam? Orang lelaki itu tanya kepada Imam Malik, fitnah gapo pula? Bahkan aku tambah saja, daripada Dhul Hulaifah yang Nabi besok ihram ni, besok niat ihram 15 kilo sampai ke masjid Nabi ni, tambah saja, besok 15 kilo saja nak niat sini tak boleh kena. Imam Malik kata bala mana? Wa ayyu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ada fitnah mana lagi yang besar, yang mana mung tengok kepada satu perbuatan yang mung kata ni dia adalah kelebihan. Mung tengok bahawa niat ihram di kubur Nabi adalah salah satu kelebihan, salah satu fadilat yang mana Nabi tidak buat, tapi mung kita tengok di pikiran Nabi kata ini adalah salah satu fadilat yang Nabi tidak royak. Ini adalah satu fitnah yang besar yang Imam Malik royak kepada lelaki ini. Tu Imam Malik Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Imam Malik yang duk ngajar dalam masjid Nabi SAW sepanjang hayat dia, mati di Madinah. Imam Malik royak belah tu. Maka kita jaga baik-baik. Jangan buat amalan yang kita suka kata baik, tetapi apabila Nabi tidak suruh, tidak ada berasal daripada dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah, kita jauh, jangan buat. Walaupun kita tengok atau benda itu adalah benda yang baik. Al-bid'ah. Apa maksud bid'ah? Bid'ah dalam bahasa Arab, dia ada dua makna. Satunya ibtada'a wa insya' wa ikhtira'. Ibtada'a iaitu reka, cipta satu perkara, predit, ataupun cipta satu perkara yang mana dia tidak ada misal sebelum itu. Mimi toyang kanan, benda baru, mari buat benda baru. Yang kedua maksud dia iaitu at-ta'ab, penat ataupun kuam heนื่อย. Seperti perkataan Arab abda'atir rahilah, yang pahana ti heนื่อย, yang pahana yang letih, yang penat, kuda yang penat ataupun hema yang penat. Abda'a, dalam bahasa Arab bada'a, bid'ah. Asal kalimah bid'ah ni dia ada dua maksud, iaitu cipta ataupun reka benda baru yang tidak ada sebelum itu, dan juga yang kedua iaitu penat ataupun putus. Di dalam makna bid'ah dalam syarak, Imam Syafi'i rahimahullah kata, wal muhdatsa minal umur naw'an. Bid'ah ataupun reka dalam agama Islam ni ada dua. Ada dua jenis. Satu jenis iaitu Imam Syafi'i kata, ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhihi bid'atun dalalah. Imam Syafi'i kata satu perkara yang direka, yang mana perkara itu menyalahi dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan ijma' sahabat, dan juga dengan perkataan orang-orang dulu, maka ini adalah bid'ah yang sesat. Ingat baik-baik. Yang kedua, ma uhditha minal khairi wa lam yukhalif syai'an min hadha. Imam Syafi'i kata jenis yang kedua, bid'ah jenis yang kedua, apa yang reka, yang baru,
Yang mana reka itu adalah yang daripada perkara yang baik. Tetapi dia tidak menyalahi dengan Al-Quran, tidak menyalahi dengan As-Sunnah, tidak menyalahi dengan ijma' sahabat. Nah, itu adalah salah satu bid'ah yang baik yang kita boleh terima. Seperti mikrofon. Mikrofon ini adalah satu perkara yang reka baru. Yang dulu tak ada mikrofon. Tetapi adakah kan Pradit ataupun reka ataupun cipta mikrofon ini jadi menyalahi dengan Quran dan juga sunnah dan juga benda yang lain? Tidak. Maka ini adalah benda yang baik yang kita boleh buat. Kita kena beza bahawa benda yang reka, yang sakut dengan dunia ni, kita boleh terima. Tetapi sakut dengan ibadah, dengan agama. Dengan sebab itu ulama kata kullu amrin muhdatsin fid din. Bid'ah dalam syarak Islam yang sebenar yang Nabi larang, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang mana Nabi riwayat dalam hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayat oleh Al-Imam Abu Dawud, yang maksud di situ iaitu perkara yang kita reka dalam agama yang tidak ada asal daripada Alkitab dan juga As-Sunnah. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i kata bala mana wal muhdatsat jam'u muhdatsah ma uhditha wa laysa lahu aslun fi syarr. Ibn Hajar kata benda yang baru, yang reka, yang mana benda reka itu tidak ada asal daripada syariat Islam, sama ada daripada Quran dan juga Sunnah. Al-Imam An-Nawawi kata al-bid'atu fi syarr hiya ahdath ma lam yakun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi kata bid'ah iaitu benda yang baru, yang reka, yang mana benda itu tidak ada di masa atau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir, salah satu tokoh ataupun ulama mazhab Imam Syafi'i juga, dia kata bagaimana al-bid'atu qisman. Bid'ah ni ada dua jenis. Bid'atun syar'iyyah wa bid'atun lughawiyah. Bid'ah yang sakut dengan syarak, iaitu Nabi SAW kata fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dalam hadis ini maksud Nabi ayat jangan kamu reka dalam agama. Dan juga bid'ah yang kedua, bid'ah dalam bahasa Arab. Seperti mana perkataan Umar ibn Khattab, dia kata mana ni'matul bid'ah hadhihi. Umar satu kali dia tengok kepada, dia masuk masjid min lailatin min layali Ramadan, malam bulan Ramadan, dia tengok kepada sahabat dia, seorang ni maya sebucuning, seorang ni semaya bercuning. Hadis riwayat Imam Bukhari. Umar kata kalau aku nak hitung semua orang sahabat ni, mari maya satu imam ala qari'in wahid. Nampak molek? Selalu Umar suruh orang maya sebelakang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ada tu imam, sahabat maya. Maka malam kedua pun Umar mari tengok dalam masjid, tengok kepada orang ni duk maya belakang dengan imam yang satu iaitu Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar kata ni'matul bid'ah hadhihi. Ulama kata perkataan iaitu ni'matul bid'ah, sebaik-baik bid'ah, benda reka, iaitu hadhihi, iaitu ini. Ini bagaimana? Yang Umar hipung orang semaya satu imam. Lalu perkataan Umar ini ada orang mari ambil pakai di dalil bahawa bid'ah ni ada dua jenis, bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah. Atau bid'ah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ini adalah pentafsiran ataupun ambil perkataan Umar ni mari jadi dalil ni adalah benda yang salah. Adakah kita boleh seka bahawa bid'ah yang Umar kata dalam hadis ini adalah bid'ah yang maksud dalam syarak? Umar buat satu bid'ah yang Nabi larang. Adakah begitu kita fikir? Kalau kita kita kira bahasa itu tu salah. Adalah salah. Kerana nak boleh jadi kalau Umar nak buat satu bid'ah dalam agama, bahkan Nabi SAW kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Nabi suruh pegang dengan sunnah Nabi dan juga pegang dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Pia khulafa'ir rasyidin, salah satu iaitu Umar bin Khattab. Ulama ulama kata ulama kata perkataan Umar ibn Khattab ni'matul bid'ah hadhihi, iaitu bid'ah di sini
betul dengan maksud dalam lughawi, dalam bahasa Arab, bukan dalam syarak, bukan dalam syarak. Yang mana ulama kata rekod dalam agama, bukan. Dan juga satu jawapan yang kita nak jawab bahawa perbuatan umat ini yang dia buat hipung orang mayat tarawih secara jemaah ni ada usul asal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis riwayat oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mayat dengan sahabat dia secara jemaah mayat tarawih. Maka pada malam yang keempat ni Nabi tak keluar daripada rumah dia. Nabi tak keluar daripada rumah dia, bahkan sahabat dia duduk nanti lah sejid untuk nak maya dengan Nabi SAW sampai subuh, sampai bel subuh Nabi baru keluar daripada rumah masuk maya subuh. Falamma qada salatahu, selepas daripada maya Nabi paling. Nabi kata, aku telah tahu bahawa malam ni kamu duduk nanti aku untuk nak maya tarawih secara jamaah. Tetapi Nabi kata, walakinni khashitu an tufrida alaikum fatu'jizu anha. Tetapi aku takut bahawa apabila aku keluar mari maya solat tarawih secara jemaah tiap-tiap malam ni, aku takut Allah Ta'ala nak fardu kat atas kamu, nescaya kamu tak akan kuasa nak buat. Kalau Allah Ta'ala wajib fardu maya tarawih kepada kamu ni, nescaya kamu tidak akan kuasa nak buat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengan sebab di sini perbuatan ummah kumpul sahabat dia untuk maya secara jemaah ni ada usul asal daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih al-Bukhari. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, inilah kita pada hari ini, hadis yang kelima. Mudah-mudahan kita akan dapat ilmu dan juga faedah yang banyak. Lebih-lebih lagi membuat tambah hemah kita untuk kita nak mana kita buat amalan yang betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jauhlah daripada perbuatan yang direka dalam agama Islam. Yang direka oleh agama Islam. Kita ingatlah bahawa kerang buat hak kita, satu amalan yang kita nak buat, kita nak buat mana, kita nak buat satu amalan, kita kena kembali kita tengok. Kita nak buat satu amalan, kita kembali ke dengan Al-Quran. Adakah Allah Ta'ala suruh? Adakah betul dengan sunnah Nabi? Adakah sahabat biasa buat? Kita tengok. Kalau benar yang baru, benar yang tidak orang biasa buat ni, kita tinggal, kita jauhlah. Kerana amalan yang sunnah banyak lagi yang kita tidak buat. Dalam Sahih al-Bukhari, dalam Sahih Muslim, banyak lagi amalan yang kita tak buat. Yang mana amalan itu adalah amalan yang sunnah, tetapi kita sibuk. Kita sungguh dengan buat amalan yang tidak sunnah, amalan yang bid'ah. Maka kita akan jumpa dengan kebinasaan dan juga kerugian dalam hidup kita, sama ada di dunia dan juga di akhirat nanti. Kerana kita takut amalan yang bid'ah ini, amalan yang manusia tengok kata baik, tetapi di sisi Allah bukan amalan yang baik. Nabi royak syiadah. Nabi buat syiadah kepada kita. Sahabat pun buat amalan yang sahabat tak buat ni, kita jangan kacau. Jauhilah. Dan mudah-mudahan kita dapat jadi seorang hamba Allah Taala yang berjaya dalam hidup, dan juga kita akan dapat masuk surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Maka silap salah kita minta maaf. Apa yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang salah itu daripada kejahilan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ranjau perjalanan dipenuhi aneka cabaran, segala ona dan